Bab 1 Mengenali Sejarah. Sejarah tingkat 1 KSSM bahagian kedua. 1.4 Sumber sejarah. Sumber sejarah dibahagi kepada dua. Jom kita tengok yang pertama. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang belum diolah atau diterbitkan, bersifat asli, belum ditafsir. Sumber yang kedua adalah sumber sekunder. Bahan yang telah diolah dan diterbitkan, bahan tersebar kepada umum. Seterusnya, kita akan tengok contoh-contoh sumber primer. Yang pertama, fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diary. Seterusnya kita akan tengok contoh-contoh sumber sekunder, buku, jurnal, akhbar, ensiklopedia, majalah dan risalah. Kita akan tengok artifak. Artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk pemburuan, pertanian dan perdagangan. Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Perumahan artifak loji Gangsa di Kampung Percuma, Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Loji ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masehi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. Bukan artifak. Bukan artifak merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan. Yang akhir sekali, ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan salah sebuah sumber daripada sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Contohnya, Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan tumbuh-tumbuhan. 1.5 Penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan dalam sejarah terdapat 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan, kaedah arkeologi. Kaedah bertulis adalah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat di batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Proses kaedah bertulis adalah seperti yang di bawah. Ini adalah proses kaedah bertulis ya. Baik, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. 1. Mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. 2. Bahan atau sumber rujukan yang telah didapati harus dikumpul di suatu tempat. Sumber adalah dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula kelak. Proses kaedah bertulis. Ini bahagian kedua proses kaedah bertulis. Menggunakan peralatan yang sesuai, penggunaan teknologi bermaklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber, menyunting penulisan di samping menyusun bibliografi dan statistik. Menganalisis, keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baru terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Dapatan seseorang sejarawan yang perlu disimpulkan bagi memerlukan teori, pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa. Daun lontar. Daun lontar digunakan untuk mencatat maklumat yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional di Asia Tenggara. Sumber catatan ini boleh membantu kita mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan dan perubatan.
Batu bersurat Terengganu, kaedah bertulis juga memberitahu kita untuk menyelidik sejarah negara, misalnya contohnya melalui penyelidikan terhadap prasasti atau batu bersurat. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masehi menceritakan perihal hukum Islam. Hal ini menjadi bukti bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal dari tarikh ini. Kaedah yang kedua adalah kaedah lisan. Apakah maksud kaedah lisan? Jom kita melihat. Kaedah lisan adalah proses yang mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih untuk temu bual dikenal sebagai orang sumber. Orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Apabila kita menghargai orang yang sungguh, berarti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Proses kaedah lisan. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan. Tahap pertama bersedia menentukan tokoh, menentukan skop. Skop tu S subjek, K keterangan, O objek, P penerangan. K kalau tak selesai, dia adalah kata kerja ataupun keterangan. P penerangan. Atau perkara yang diterima bual memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Tahap kedua, rakaman temu bual membuat persediaan. Saya akan berulang lagi sekali. Tahap kedua, rakaman temu bual. Ada 2, membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutamanya dengan meneliti sumber bertulis dahulu. Menyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pekerjaan. Yang tahap ketiga, memproses rakaman, membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman, menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis, menyimpan rakaman dengan baik dan bersungguh-sungguh. Kaedah arkeologi, kaedah yang terakhir. Kalau tak silap saya akan baca secara ringkas. Apakah maksud kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari atau ekskavasi termasuklah fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batu. Ini adalah salah sebuah aktiviti cari gali di tapak penemuan. Pertama, perancangan grid sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Yang kedua, menandakan kawasan berdasarkan plan. Yang ketiga, ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan. Kerja di makmal arkeologi. Pemunggahan dan Pengisihan biasanya mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak dijumpai. Pembersihan dilakukan sebelum digaji. Catalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Yang keempat, penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Kita pergi yang seterusnya adalah arkeologi bawah air. Arkeologi bawah air adalah salah sebuah kajian tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik kapal dahaga melalui laluan laut. Segala khazanah warisan kapal karam ini perlu dikaji untuk direkodkan kes kerosakan, kecurian dan penjualan artifak kapal dalam kapal kalam merupakan isu dunia yang dibincangkan di UNESCO. Di Malaysia, arkeologi bawah air merupakan bidang kajian baru dan semakin mendapatkan perhatian. Arkeologi bawah air juga ada 4. Grid ekskavasi untuk merekodkan lokasi penemuan dengan tepat. Peralatan menyelam yang membantu ahli arkeologi bekerja dalam air. Fotografi dalam air untuk merekodkan butiran ekskavasi. Ahli arkeologi menggunakan paip udara untuk menyedot endapan yang menutupi hasil penemuan.
Artifak diletakkan di atas bekas dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg seperti belon yang berisi udara. 1.6 Tafsiran dalam sejarah. Tafsiran dalam sejarah bererti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Mengapa wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Perbezaan wujud disebabkan pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, tujuan penulisan. Bagaimanapun, pentafsiran dan penerangan yang objektif atau tepat menjadi matlamat utama seseorang sejarawan. Kepentingan tafsiran dalam sejarah menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh, mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji suatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Apakah contoh tafsiran dalam sejarah? Bagaimanakah kita mentafsir peristiwa penetakan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenal sebagai Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan? Pengkaji tempatan melihat fakta-fakta yang kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh pihak British dan membebankan orang ramai. Bagi pengkaji barat pula, kebangkitan Tok Janggut ini dianggap sebagai pemberontakan. (1.7) Kepentingan mempelajari sejarah. Mengenal asal-usul. Dengan ini, mempelajari sejarah, kita akan dapat mengenal asal-usul keluarga dan negara kita. Di samping itu, kita dapat memahami adat istiadat, tradisi dan budaya bangsa kita. Mengambil iktibar. Sejarah membawa pengajaran dan iktibar daripada peristiwa lalu. Mereka yang tidak mempelajari sejarah berkemungkinan akan mengulangi kesilapan masa lalu. Memupuk patriotisme. Sejarah mengajar kita menghargai warisan negara untuk dihayati oleh generasi akan datang. Hal ini dapat menyemai rasa cinta akan negara dan menaikkan semangat patriotik. Mengukuhkan perpaduan. Pengetahuan sejarah amat penting kepada generasi kini dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum di negara kita. Sejarah juga mampu menjadi sumber kesedaran kepada masyarakat dan menjaga dan meneruskan adat resam dan tradisi kita. Membangunkan negara dan bangsa. Melalui sejarah kita dapat mengekalkan kegemilangan yang dicapai oleh negara. Kita juga akan lebih memahami budaya dahulu dan budaya kini untuk dijadikan perbandingan bagi membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang. Mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Melalui sejarah, pemikiran kritis dan analisis dapat ditingkatkan. Di samping itu, kita dapat membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa. Sejarah juga akan mendorong seseorang memahami peristiwa sejarah secara lebih pasti. Baik, itu saja tamat bab 1 mengenai sejarah, dan saya minta maaf kalau ada typing error di aspek bahagian 2. Dan dalam bab 1 mengenai sejarah kita telah menghabiskan bahagian pertama dan bahagian kedua. Itu saja, sekian maklum, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe and share.